Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Cik Rosli? Apa khabar Madam K? Apa khabar saudara yang hadir pada malam ini, iaitu pegawai Azmi. Pegawai Azmi Il. Saudara Tuan Haji Azhar Abdul Manap, Joka Karim, Tuan Haji Saudara Abdullah, Saudara Faizal Acoy, saudara Zamari LC, Hani Abdullah. Terima kasih sahabat malam menemani saya. Wan Oda, Nazril, saudara Mo, saudara Mi. Begitu juga Hani Abdullah, saudara Nur Azman dari Pokok Sena Kedah. Saudara Abdul Rahman Abdullah juga hadir sentiasa menemani saya, memberi bual bicara. Yaya Armin, saudara Joka Karim, DZ Ketari, saudara Arman Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, saudara Cik Mak Mohaini dari Taiping Perak, saudara Ahmad Map, saudara Muhammad Paridun Tukiman. Apa khabar sahabat? Muhammad Kapli, Salam Madani, saudara Said Wahab dari Tanjung Piai. Jauh saudara, Tanjung Piai di hujung Tanjung, berhampiran dengan Pontian, saudara. Saudara Nasir Sidik, Nafisha, Harun Yusof, saudara Saminiada, Syarudin Saidin. Begitu juga Osman Kamil, saudara Rosmini dari Pontian, berhampiran dengan Tanjung Piai di Pontian. Jauh saudara, saudara Osman Kamil, saudara Richard Bakri, saudara Yusuf Awang, salam pencerahan dan salam persahabatan dari Tanah Merah. Raja Kamal, Raja Baizal, apa khabarku? Moga sehat. Saudara Hani Abdullah, saudara Hashim Alias dari Melaka, saudara Puan Hamidah Kamat, saudara Puan Rubidin, Yang Maya. Terima kasihlah, doa saya bertambah sehat. Puan Syarifah Habibah, saudara Rahman, saudara Arzaina, Yang Maya, saudara Jabat Pembela dari Kulim Kedah. Begitu juga saudara Ramzul, saudara Nur Maria, Jabat Pembela, Waalaikumsalam. Saudara kita, saudara Mak Syali. Begitu juga Mek Zaimah. Selalu kalau Mek ni Kelantan lah tak? Saudara Min, saudara Jasmi, saudara Nur Ali, Abdullah Mamat. Waalaikumsalam, terima kasih. Izham, Johor Bahru, cuaca cantik malam ni, alhamdulillah. Saudara Abdul Aziz Abdul Rahman daripada Tanjung Karang. Muhammad Radhi, saudara Zuan Kartun katanya. Saudara Puan Sabarina, saudara Mat Nizam Mislan, saudara Saleh Najib Lepo, orang Perak panggil Najib Lepo, saudara Abdul Aziz Abdul Rahman di Tanjung Karang. Muhammad Razi, begitu juga saudara Mak Safri Zainuddin, saudara Yen Adnan, kini dulu di Malin Nawar katanya, kini bertetap di Banting, Selangor. Marikan Kitam, saudara Joka Linglung, salam perpaduan dari Pulau Pinang, saudara Puan Ramlah Hamid. Terima kasih atas doa gitu. Puan Rashidah Ahmad dari Kota Singapura. Jauh saudara Syirun Basirun. Itu juga Maruzik Yasid, Wan M. Bakri, Abang Yus dan teman-teman yang tak sempat saya santuni. Saya mohon maaf saudara. Sebab bila datang tu hadir saudara Muhammad Syali, selamat malam Muhammad Syali dari Putrajaya. Laju naik, nak sebut satu-satu tu, tambah pula kita dalam keadaan yang tak begitu, keadaannya tidak begitu sihat sangat saudara. Jadi santunilah yang mana yang sempat saja saya. Saya minta maaf saudara. Tapi insya-Allah usai pencerahan nanti, bila saya tengok sendirian tu, pasti akan saya santuni saudara. Baik saudara, hari ini hari Selasa saudara, merupakan 5 Disember. 5 hari dah kita masuk bulan Disember. Artinya tinggal lagi dalam 25 hari lah saudara, ataupun 26 hari kita akan meninggalkan tahun 2023 untuk berada di ambang 2024. Semoga tahun-tahun yang mendatang ini memberi kebahagiaan pada kita semua saudara. Dan jangan lupa 98 hari lagi kita menuju bulan yang paling mulia yang kita nantikan, itu awal Ramadan. Kalau ikut kalender lah saudara 98 hari, tapi bagaimanapun kena tunggu juga pengumuman daripada penyimpan mohor Raja-Raja Melayu yang akan mengumumkan bila sebenarnya kita masuk satu Ramadan saudara. Dan hari ini adalah hari yang ke-1352 saudara. Virus sebut melanda negara kita dan masih belum usai. Semalam saya dah beli pencerahan begitu banyak macam mana di Selangor. Jangkitan di Selangor selama seminggu ada 2,273. Tinggi saudara. Dan bila musim hujan, selalunya virus ini merebak. Saya mengikuti dari sejak mula-mula virus ini sejak pada dah 1352 hari. Hari-hari saya tengok saudara,
perkembangannya turun naik, dan saya melihat bila musim hujan memang dia cepat merebak. Jadi pada teman-teman semua, ya, Puan Hajah comel-comel, saya mengharapkan pertama sekali jagalah kebersihan diri. Dan kalau kita keluar tengok orang ramai pakai pelitup muka ataupun lakukan penjarakan sosial. Balik ke rumah sebagaimana pesan daripada Kementerian Kesihatan, bersihkan diri kita, bersih tangan dengan kalau boleh carilah alat sabun untuk membersihkan tangan-tangan kita, barulah kita santun keluarga kita, saudara. Jangan memanglah kadang-kadang kita ke pejabat, kita rindu pada anak-anak. Bila balik kita terus sekam. Kita lupa kadang-kadang dekat tangan kita tersalut dengan virus tersebut. Akhirnya, satu keluarga nanti boleh dijangkiti oleh virus itu, saudara. Jadi itu pesan saya. Baik, saudara, laporan yang lain saya tak terima hari ini. Cuma sahabat saya, saudara Zainal EP, saudara Zainal EP telah pun kembali ke Rahmatullah petang tadi. Saya dapat kiriman daripada anaknya. Saya mengajak teman-teman untuk sama-sama kita menghadiahkan surah Al-Fatihah sebagai mengiringi ruh Allahyarham kembali ke pangkuan ilahi. Saudara Allahyarham Zainal EP adalah merupakan sahabat saya, warga jurnalis, mantan ketua pengarang dan sebagainya, saudara. Dan saya, marilah kita sama-sama kita hadiahkan surah Al-Fatihah untuknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mengharapkan semoga rohnya, saudara, berada dan diletakkan di kalangan orang-orang yang dikasihinya dan setiap amalannya diterima oleh Allah SWT, saudara. Sebab lama juga beliau berjuang dalam dunia penulisan, terutama sekali sebagai wartawan politik, bertugas di Akhbar Desta, Akhbar Watan. Saya, teman-teman sealiran dan bersama-sama dengan saya dalam dunia kewartawanan satu ketika dahulu. Begitulah, saudara, hidup ini pertunangannya adalah kematian. Baik, saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Sekali lagi saya nak beritahu kepada anda, saya bukan da'i, saya juga bukan ustaz yang berdaftar atau bertauliah. Ini saya kiriman daripada teman-teman yang sempat masuk dalam wall saya. Saya cuba hayati satu persatu. Saya pilih yang sesuai untuk kita supaya kita dapat menghayatinya. Kerana, saudara, daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahim, itu keakraban. Ini adalah daripada hadis ini daripada Sunan Abu Daud. Statusnya hadis sahih, saudara. Kerana antara kebahagiaan seseorang ialah apabila dia hidup dalam suasana saling berkasih sayang sesama insan, sama anggota masyarakatnya. Dan mereka juga saling berkasih sayang dituntut menjaga hubungan silaturahimnya, khususnya dengan keluarga, seperti kedua ibu bapa. Sudah petang tadi saya dah bercakap bagaimana kita harus menyantuni ibu dan bapa kita, saudara, adik-beradik, bapa saudara, ibu saudara, sepupu, lain-lain, dan teman-teman. Sebagaimana saya menyantuni sahabat semua. Itu dituntut oleh hadis Rasulullah supaya kita menyantuni ukhuwah silaturahimi, saudara. Kerana antara kelebihan bagi orang muslimin yang sentiasa menjaga hubungan silaturahimnya, pertama-tama sekali diluaskan rezeki, ataupun dapat bahasa mudahnya dimurahkan rezeki, saudara. Dan dipanjangkan usia. Usia yang barakah, bukan panjangkan usia tu tapi tak buat apa-apa, tak boleh juga, saudara. Dipanjangkan usianya dalam keadaan sehat dan sentiasa beramal soleh. Kerana Imam Nawawi menjelaskan maksud hadis ini bahawa diluaskan dan dijadikan banyak hartanya. Banyak pendapat mengatakan ia membawa maksud diberkati ataupun keberkatan pada harta yang diperolehi. Kerana daripada Abu Ayyub Al-Ansari, ia menyatakan bahawa baginda Nabi Muhammad SAW pernah ditanya berkenaan amalan yang dapat memasukkan seseorang itu ke dalam syurga. Lalu baginda menjawab, sembahlah Allah SWT dan jangan melakukan syirik padanya. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan jalinkanlah tali silaturahim. Itu hadis riwayat Al-Bukhari yang ke-5983.
Baginda Nabi Muhammad SAW sentiasa, saudara, mengingatkan umatnya supaya sentiasa menyantuni dalam keadaan berkasih sayang, bukan untuk saling benci membenci. Malahan baginda pernah mengatakan, saya pernah cerita kepada anda, kalau dalam tempoh 3 hari kita tak bertegur sapa dengan jiran kita ataupun keluarga kita kerana bergaduh, bersisi pendapat, tak bertegur sapa, memutuskan ukhuwah kita dalam tempoh 3 hari, saudara. Selepas itu seandainya kita dijemput oleh Ilahi, maka tak amat sukar, tidak ada tempat untuk kita di syurga nanti. Itu kata baginda Rasulullah, saudara. Jadi ada pun kata Imam Nawawi, maksud silaturahim adalah berbuat baik kepada kaum kerabat yang sesuai dengan keadaan orang yang hendak menghubungkan ukhuwah persahabatan. Oleh itu, saya menyeru pada teman-teman semua, marilah kita memelihara hubungan silaturahim dan ikatan kekeluargaan bersama adik-beradik kita, keluarga kita, kedua ibu bapa kita. Ingat, saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Dan kita masuk segmen mutara kata, saudara. Ini kiriman sahabat saya, Datuk Seri Syed Ali. Dia menyatakan, untuk melihat ke atas, kita perlu lihat ke bawah. Kerana ketika berada di puncak, belum tentu kita tidak akan jatuh. Dan ketika berada di bawah pula, tidak mustahil kita akan terus gagal untuk naik ke atas. Jadi sewajarnya, saudara, kita sentiasa bersyukur dan redha dengan nikmat dari Allah SWT. Terima kasih Datuk Seri Syed Ali atas kiriman mutara kata yang begitu berarti, yang cantik, yang saling mengingatkan kita, saudara. Dan saya tetap mengingatkan pimpinan negara, janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang, kita khawatir seandainya wang negara diberbelanjakan tanpa had, negara boleh muflis. Untuk teman-teman, saudara Abdul Halim Majid, apa khabar, saudara? Saudara Tikus Gelas, saudara Ghaffar Ibrahim, saudara Zainuddin Ismail, saudara Azhar M, saudara Mat Zaki, Aduka Bonaka, saudara Nazri Muhammad, dan kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, perlu saya ingatkan, saya tak marah, saudara. Boleh, tak ada masalah. Anda sunting live saya ini, masukkan dalam mana-mana channel, tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantau, memberi komen dan sebagainya, saudara. Kerana ini perlu saya jelaskan, ini adalah pencerahan politik. Ada sedikit bacaan berita sekadar untuk memberi informasi kepada warga kita. Yang mana dah tahu, baca surat khabar atau membaca dalam media sosial, dalam internet, itu penambahan. Dan bila saya memberi sebarang komen ataupun sebarang komentar maupun ulasan, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Itu paling penting. Kalau saudara bersetuju, alhamdulillah. Tak bersetuju pun tak ada masalah. Kalau anda nak menyantuni, hantarlah tulisan anda pada saya. Tak ada masalah juga bagi saya untuk menyantuninya. Tetapi saya mengharapkan, gunakanlah bahasa-bahasa yang ada adab sopannya, saudara. Kadang-kadang yang datang pada saya maki hamun, itu bukan bahasa kita, saudara. Apa khabar, Saudara Ismail Muhammad? Lama tak cerita. Lama tak dapat join, katanya. Panaskan. Ya, saudara Ismail, ceritalah kedai saudara di mana. Selalu, sebab saya ni pelupa juga. Tambah-tambah dalam keadaan tak bersihat ni, kedai anda di berhampiran dengan Universiti Islam Antarabangsa di Gombak. Nama kedai. Sebab saya nak bagi tahu pencerahan teman-teman untuk makan ikan bakar. Ikan bakar apa nama tahu, Saudara Ismail? Saudara Syafiq Shah, Saudara Juhari Ayub, itu juga Saudara Abdul Rahim Rasul. Dia kata, Saudara Abdul Rahim Rasul, dia kata sendiri buat, sendiri tanggung. Dan saudara, bila anda menyantuni bicara saya ini, gunakanlah bahasa yang harmonis, kerana kita warga cinta damai. Semua masalah kita santuni secara harmonis, bukan dengan kasar, bukan dengan kebiadaban. Kita indah. Orang Melayu ni, saudara, budi bahasanya tinggi, saudara. Baik, saudara, pertama sekali seperti biasa, laporan kaji cuaca yang saya terima daripada Jabatan Meteorologi yang menyatakan, saudara, bukan saya, ini laporan Jabatan Meteorologi, Jabatan Kaji Cuaca petang tadi. Yang masuk dalam wall saya mengatakan bahawa ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di Perlis. Di negeri Kedah itu dilangkaui
Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Yang lupa saya semalam tadi berlaku juga banjir kilat. Saudara di Jitra. Begitu juga di negeri Perak, iaitu di Hulu Perak, di Kuala Kangsar, di Kinta, Kampar dan Hilir Perak. Hujan beribu petir, lebat, hujan lebat dan angin kencang juga dilanda Belanda di tanah tinggi Cameron. Itu di Pahang, saudara, di Jerantut, di Maran, Pekan dan Rompin. Sementara itu bagi negeri Selangor pula, itu di kawasan Sabak Bernam, di Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang dan Kuala Langat. Untuk negeri Melaka, saudara, teman-teman yang tinggal di kawasan Jasin, berhati-hati kerana ribut petir dan hujan lebat serta angin kencang dijangka melanda sekitar kawasan Jasin. Untuk negeri Johor, saudara, itu di Tangkak. Tangkak ni Seriau juga. Madam K, berhati-hati ya. Di Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Sementara itu untuk di negeri Sabah, saudara, teman-teman kita yang tinggal di Sabah, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di Tambunan, kawasan pedalaman. Itu pantai barat, itu di Kudat, itu di Kota Marudu dan Kudat. Sementara di Sarawak pula, itu di Sibu, itu di Selangau, di Mukah, di Kapit, Song dan Bukit Mambung. Begitu juga di kawasan Bintulu, itu di Tatau dan Bintulu sendiri, serta Miri. Ini laporannya sehinggalah tengah malam ini. Laporan yang saya terima, hati-hati saudara. Bila berlaku hujan, ribut petir, kalaulah tengok hujan tu lebat sangat dan air naik, berkebas-kebas saudara. Tapi yang paling pentingnya saudara, setiap kali bila ada banjir, pastikan anda simpan dokumen-dokumen penting itu. Itu yang paling penting jaga. Kita punya kad pengenalan, surat beranak, buku bank dan benda-benda penting itu tolonglah dibalut dalam plastik dan disimpan tempat yang tinggi supaya bila air surut nanti dia tak hilang saudara. Saya juga mendapat tahu bahawa alhamdulillah nampak gayanya beberapa kampung di sekitar kawasan Pasir Mas di Kelantan, saya nampak gayanya banjir agak pulih sedikit. Inilah susulan daripada cuaca, nampak gayanya panas sejak semalam. Jumlah mangsa, tapi bagaimanapun jumlah mangsa banjir di Kelantan menurun kepada 5,791 daripada 6,009 orang. Itu pagi tadi saudara. Petang ni kalau hujan wallahualam bisawab saudara. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, semua mangsa berada di 13 pusat pemindahan sementara. Mangsa banjir berkenaan ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Serantau Panjang, Sekolah Kebangsaan Gual Tok Leh, Sekolah Menengah Kebangsaan Baruh Pial. Mereka juga ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Gual Tinggi, Seri Kembangan, Sekolah Kebangsaan Seri Kiambang, di Masjid Mukim Padang Licin, Sekolah Kebangsaan Gual Priok dan Sekolah Kebangsaan Lati. Selain itu, di PPS Madrasah Tasik Bakung, Sekolah Menengah Kebangsaan Gua Priok, Sekolah Kebangsaan Cica Tinggi, Sekolah Menengah Kebangsaan Lati dan Sekolah Kebangsaan Kedai Tanjung. Artinya masih ada lagi banjir. Dan saya amat suka bila saya tengok semua pusat-pusat pemindahan sementara dia lengkap saudara. Lengkap dengan bekalan yang disediakan oleh pihak pengurusan bencana saudara. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi yang dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim menerajui jabatan yang menjaga hal ehwal bencana alam ini. Saya nampak semua tempat-tempat pemindahan sementara lengkap. Jadi mereka yang ada di situ lengkaplah saudara. Bukanlah kata dalam tempat yang lekeh. Dan tidak ada perlu semua orang berebut nak hantar bantal, nak hantar tilam, nak hantar selimut. Tak ada keperluan. Semua tersedia. Saya ucapkan tahniahlah pada Presiden saya, Datuk Seri Zahid Hamidi, kerana menyantuni bersama dengan anggotanya, anggota NADMA. Saya nampak ada keberhasilannya, saudara. Cuma kepada teman-teman yang ada anak kecil, kalau berlaku hujan, bila kita dah bagi tahu berlaku hujan, ribut petir dan angin kencang, pastikan jangan keluar rumah ataupun berada di bawah pokok, saudara. Ini kerana sekarang di Kanga, seorang kanak-kanak lelaki baru berusia 8 tahun akhirnya tercedera dan melecur pada hampir seluruh badannya apabila dipanah petir di Kampung Permatang Kerisik di Simpang 4 dekat Kanga saudara.
Menurut Ketua Polis Daerah Kanga, Assistant Commissioner Yushafiruddin Muhammad Yusof, dalam kejadian jam 7 malam tadi, malam semalam saudara, Muhammad Azizul Jaafar bersama ibunya Nur Lelawati Abu Bakar sedang berjalan kaki untuk pulang ke rumah mereka dari rumah jiran. Ya, kalau hujan tak payah keluar dulu, tunggu sampai teduh. Katanya bagaimanapun Nur Lelawati tidak mengalami sebarang kecederaan, namun ada sedikit trauma. Bayangkanlah saudara, bila kena peti itu, kejadian berlaku ketika hujan. Ibunya keluar dari rumah untuk mengambil kanak-kanak lelaki ini di rumah jiran dia. Jadi mangsa kini dirawat di Hospital Sultanah Bahiyah di Alor. Jadi saudara, kalau hari hujan jangan keluar rumah. Kadang-kadang kita hujan, kita duduk bawah pokok. Itu masalah saudara. Saya pernah mengalami, ada sahabat saya yang sama sempat bergurau, tapi akhirnya kembali ke rahmatullah apabila dia main bola di tengah padang. Masa hujan jangan main bola, jangan keluar rumah. Sebab kilat akan menyabar. Sebab dalam badan kita ni ada atom-atom yang mudah disambar oleh kilat, saudara. Baik saudara, itu di negara kita. Bagaimana pula di Filipina? Saya mendapat laporan bahawa gempa bumi berukuran 5.9 skala Richter telah pun melanda Pulau Luzon. Yang ini telah pun menimbulkan suasana panik di kalangan warga di ibu negara di Filipina, di Manila, saudara. Dan bagaimanapun, tiada laporan mengenai mangsa daripada peruntuhan ke, tak ada saudara. Tetapi seluruh kota raya Manila, di Luzon apa semua, disam panik kerana gegaran terasa, saudara. Agensi Seismologi dalam hantarannya berkata ia tidak menjangkakan kerosakan, namun ia memberi amaran tentang gegaran susulan. Filipina nampaknya sejak dah 3 hari dah, saudara, boleh katakan hari-hari berlaku gempa bumi. Kerana Filipina adalah antara negara yang mempunyai dia punya belt of bergunung berapi, saudara. Mudah berlaku gegaran, saudara. Jadi kalau teman-teman kalau nak bercuti, maklum saya dah sekarang ni, Christmas nak datang, cuti sekolah nak datang, saya mula nak buat cuti, lebih baik fikirkan untuk tidak ke negeri-negeri ataupun negara-negara yang ada musibah seperti gunung berapi masih lagi meledak di Gunung Merapi Jakarta ataupun di persekitaran kawasan Manila. Itu keadaannya, saudara. Itu yang seketika yang mampu saya jelaskan pada anda dapatan saya. Saudara, Cik Su Draman apa hal ni? Jangan bergaduh. Tiba-tiba nak maki orang, kenapa ni Cik Su Draman ni? Nak marah pasal apa ni? Anda nak marah pasal apa? Saya memberi laporan apa yang berlaku. Kita ni masih tak insaf lagi, saudara. Bila kita melihat banjir berlaku, melihat gempa bumi, ada yang kena panah petir dan sebagainya, tiba-tiba anda masuk cakap yang bukan-bukan. Bagi saya tak tahulah. Saya dah pesan dari awal, gunakan bahasa yang baik, santuni. Tak setuju, tak ada masalah, saudara. Kalau anda tak rasa tak senang hati, saya tidak mengusir anda. Tapi saya rasa teman-teman yang lain pun akan mengatakan, ambil diri, angkat kaki, jalan. Tak ada masalah. Itulah Cik Su cakap bukan-bukan. Saya cakap bukan-bukan apa. Apa yang saya bercerita. Saya bercerita tentang apa yang berlaku negara kita untuk memberi kesedaran. Yang anda nak marah pasal apa? Bukalah dalam internet dan sebagainya. Sukar saya setiap hari dalam keadaan tak sihat pun melayari bicara, melayari berita-berita untuk saya sampaikan. Mungkin ada yang dapat, mungkin tak dapat. Jadi kalau anda dah tahu, okeylah. Tiba-tiba nak marah pasal apa? Itu keadaannya, saudara. Baik, saudara, saya teruskanlah juga. Tak payah nak layanlah orang begini. Memang mereka melihat saya. Saya yakin ada setengah mereka tengok muka saya je benci. Sebab itu kena hayatilah lagu macam Rory Maratika, jangan ada benci di antara kita. Sebab saya tidak pernah membenci anda semua. Saya menyayangi anda semua. Baik, saudara, kita santuni tentang salam dari Gaza, saudara. Saya melihat keganasan, kerakusan rejim Zionis, saudara, nampak gayanya masih lagi berterusan di Baitul Muqaddis apabila ejen perisikan Israel telah pun menyerbu kediaman Imam Masjid Al-Aqsa, iaitu Syekh Ikrimah Sabri di Baitul Muqaddis Timur, dan menyampaikan notis larangan perjalanan, dia tak boleh keluar ke mana-mana. Itu yang dilakukan oleh rejim. Imam di Masjid Al-Aqsa pun disekat perjalanannya, saudara. Dan nasib baiklah dia tidak melakukan apa-apa terhadap imam. Kalau tidak, bertambah-tambah lagi lah marahnya warga Islam seluruh dunia. Kerana ini Imam Masjid Al-Aqsa, saudara, bukan main-main.
bukan kaleng-kaleng saudara. Jadi selaku pendakwah di Masjid Al-Aqsa, beliau merupakan sasaran utama kempen hasutan Zionis supaya rakyat benci pada dia. Itu keadaannya saudara. Jadi dalam usia 84 tahun menjadi imam di Masjid Al-Aqsa, dia tak ada apa pun. Dia mengharapkan agar umat Islam bertabah menghadapi dugaan, menghadapi peperangan yang tidak diduga dan tabah dengan ujian Allah. Itu pun rejim Zionis serbu rumah dia malam kemarin saudara. Bagi amaran, kamu jangan bercakap dan jangan keluar. Jangan seperti tahanan di rumah lah. Sebenarnya saudara kena ingat bahawa Masjid Al-Aqsa lah tempat suci ketiga umat Islam saudara. Dan Israel menduduki Batu Maqdis Timur yang menempatkan Masjid Al-Aqsa saudara. Sejak perang Arab Israel 1967. Dan mereka sebenarnya mentadbir seluruh bandar itu sejak tahun 1980. Dan inilah masyarakat antarabangsa tidak pernah pun mengiktiraf kependudukan Israel di kawasan Masjid Al-Aqsa saudara. Sementara itu, laporan saya terima berpuluh-puluh kereta kebal milik rejim Israel. Mereka kemabukkan darah umat Islam, darah warga Palestin saudara. Berpuluh-puluh kereta kebal Israel mula memasuki selatan semenanjung Gaza berhampiran dengan Khan Yunis. Banyaklah saksi-saksi melihat bagaimana kereta kebal datang dan lain tak ada saudara akan melakukan penghapusan etnik. Jadi kereta kebal itu berada di bahagian selatan jalan Salah al-Din. Salah al-Din inilah lawan utama apabila daripada utara nak pergi ke selatan dan nak masuk ke Rafah dan nak masuk ke Mesir. Berpuluh-puluh kereta kebal. Bayangkanlah saudara bagaimana warga Palestin itu diburu ketakutan. Zalim sezalim-zalimnya rejim Zionis saudara. Di darat udara selatan Gaza, saya mendapat laporan serangan udara teramat sengit dilakukan oleh Israel di selatan semenanjung Gaza dan membunuh serta mencederakan puluhan rakyat Palestin, termasuklah mereka yang di kawasan yang di arah Israel mencari perlindungan. Dia suruh cari perlindungan, tapi bila mereka semua dah berada kawasan itu, maka diledakkan dengan bom, dengan tembakan meriam dan sebagainya. Itu zalim saudara. Duhai, itu saya dapat. Sebab itulah dari New York saudara, Pegawai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyuarakan kerisauannya terhadap keadaan yang dilihat di Gaza lebih buruk susulan terhentinya bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan telah pun dihentikan oleh Israel, tak boleh masuk, berada di Mesir saudara. Syarat yang diperlukan untuk menyampaikan bantuan kepada penduduk Gaza tidak wujud. Itu kata Lynn Hastings, iaitu pegawai di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu selaku penyelaras kemanusiaan untuk wilayah Palestin. Dan sejak berakhirnya gencatan senjata 7 hari dulu saudara, tentera Israel kini bergerak selatan Gaza dan memaksa puluhan ribu ke ruang yang semakin mampat yang terdesak untuk mencari makanan, air, tempat tinggal dan keselamatan. Dia paksa semua. Dah jadi macam nak itik tak saudara. Sudahlah kawasan itu dibedak-bedak kan, kemudian dikepung, dipindahkan kawasan lagi. Dan bantuan tidak diberikan, tiada makanan dan sebagainya. Sebab itu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melihat keadaan ini amat kritikal saudara. Zon-zon semua tidak boleh selamat dan ataupun tidak lagi bersifat kemanusiaan, memandangkan ia diisytiharkan secara sebelah pihak. Apa yang kita lihat hari ini adalah tempat perlindungan tanpa kapasiti, sistem kesihatan yang lumpuh saudara, dan kekurangan air. Tak ada air minuman, air bersih, tak ada sanitasi, dan kekurangan makanan. Menurut pegawai PB juga, mereka melihat bagaimana penduduk juga sudah keletihan secara mental dan fizikal, selain ramai yang trauma akibat perang. Ya lama sangat saudara. Yang hilang keluarga, hilang ibu bapa, hilang anak dan sebagainya. Malahannya saya mendapat laporan bahawa 70% hospital di Gaza lumpuh saudara. Tak ada bekalan elektrik, tak ada bekalan ubat. Lebih kurang 70% lah hospital di genting Gaza terpaksa menghentikan operasinya apabila kempen pengeboman rejim Zionis berlarutan. Tak berhenti-henti, bukan hanya disasarkan pada kawasan yang dipercayai adalah perlindungan tentera Hamas atau tentera Qassam. Tapi hospital juga menjadi sasaran. Saudara, menurut Ketua Pasukan Penilai Biro Statistik Pusat Palestin, Hossam Khalifah, dia mengesahkan situasi perkhidmatan kesihatan di wilayah itu semakin meruncing.
Serangan bertalu-talu rejim Zionis turut memusnahkan kira-kira 250,000 daripada 400,000 unit perumahan di Gaza. Kos kerugian dianggarkan sekitar 3.3 bilion saudara. Jadi agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memberi amaran bahawa lebih banyak lagi kematian akibat penyakit bakal menyusul di wilayah peperangan tersebut. Ialah berada berperang, yang luka apa semua tidak boleh dirawat saudara. Apabila hospital 70% lumpuh di sana. Jadi apa yang saya harapkan saudara, kita harus berdoa lah kepada Allah SWT supaya perang segera tamat. Saudara, malahan saya mendapat tahu bahawa ini zalimnya rejim tentera Benjamin Netanyahu ni saudara. Saya dapat tahu bahawa katanya menurut laporan AFP, lautan daripada Wall Street Journal, memetik sumber daripada pegawai Amerika Syarikat mengatakan bahawa rejim Zionis Israel sedang memasang sistem pam besar. Jadi pam besar itu akan diletakkan di laut, di pinggiran laut di Gaza untuk mengepam air untuk dimasukkan ke dalam terowong. Matlamatnya supaya semua yang dalam terowong itu lemas. Zalim saudara. Sezalim-zalim manusia. Alasannya kalau siapa saja penduduk Gaza yang berada dalam terowong itu mencari perlindungan juga akan maut. Tapi bagaimanapun tentera Israel menafikannya. Tapi sumber pembicaraan mereka yang dipetik oleh Wall Street Journal dan sebagainya, media-media antarabangsa mengatakan perkara itu sedang dalam pelaksanaan kerana rejim Zionis sedang membawa begitu banyak pam-pam besar untuk mengepam air-air di laut untuk dimasukkan ke dalam terowong supaya semua mereka yang berada dalam terowong tempat untuk perlindungan itu kelemasan. Astaghfirullahalazim. Bersamalah kita berdoa agar kezaliman ini segera terhenti dan agar Allah SWT melaknatilah rejim Benjamin Netanyahu dan sekutu-sekutunya saudara. Kita tak dapat boleh apa saudara. Kita cuma boleh berdoa dan kita menghantar bantuan kemanusiaan. Itu pun tersekat. Banyak bantuan-bantuan yang kita hantar di Mesir belum lagi boleh masuk ke dalam kawasan Rafah. Akhirnya warga Palestin di Gaza semakin diancam kebuluran saudara. Baik saudara. Itulah laporan yang saya dapat dari apa yang berlaku di Gaza. Kembali ke tanah air. Balik tanah air kita, dia orang kat sana berperang. Rupanya kita di sini pun masih berperang lagi saudara. Abdullah Majid, apa komen tentang hamba Allah main 2 kolam? Siap mengata jadi balaci. Tak apa saudara, sedang saya Abdullah Majid sedang menghayatinya. Kita baru masuk. Saya masuk dalam politik saudara Abdullah Majid. Saudara, saya dah masuk dalam segmen politik tanah air. Yang saya katakan bahawa kita dah lihat bagaimana rejim Zionis melakukan kezaliman. Tapi di negara kita ni, kita masih berada dalam keadaan berpuak-puak saudara. Perbahalan politik masih belum terhenti. Malahan, tiba-tibalah, ini saya pun tak tahu di mana dia dapat. Apabila mantan Perdana Menteri Tun Mahathir dia mengatakan bahawa UMNO akan hilang secara keseluruhan pada pilihan raya umum ke-16 jika masih bersama DAP. Ini yang saya katakan, kadang-kadang mereka mencipta naratif yang bukan-bukan. UMNO Barisan Nasional bersama-sama dengan Kerajaan Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan itu ada DAP. Bukan kuasa kita untuk mengusir mereka. Kenapa dicipta naratif? Ini saya jadi marah. Dalam akhirnya saya marah. Bila orang tuduh lain tak ada, DAP. Bukan UMNO menyantuni DAP untuk menubuhkan kerajaan. Tidak. Apabila Duli Yang Mahulia Pertuan Agong berkali-kali dah katakan, punca daripada Perikatan Nasional. Tuanku suruh tubuh kerajaan dengan Pakatan Harapan, mereka tak mau. Jadi akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mewakili Pakatan Harapan membentuk kerajaan bersama dengan UMNO. Jadi mereka marah. Sebab itu puncanya sekarang saudara, mereka menzahirkan kebencian yang teramat sangat pada Datuk Seri Zahid Hamidi kerana beliau dilihat sebagai orang yang menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai Perdana Menteri. Itu je cerita dia saudara. Jadi bagi saya lain tak ada. Oh kononnya kerana DAP, AMDAP. Malahan saya juga kecewa saudara. Ada pimpinan daripada UMNO yang berada peringkat majlis tinggi pun bercakap. Saya tak tahulah apakah dia tak faham-faham lagi. Sikit-sikit cerita kita kekalahan kita di Kemaman kerana orang Melayu marah apabila UMNO bersama dengan DAP.
Yang mereka tak fikir ke macam mana Perikatan Nasional PAS bersama dengan gerakan. Jadi sebab itu UMNO buat semua salah. Dan mereka mencari alasan. Bagi saya tak perlu. Rumah dah siap, tak payah pahat berbunyi. Teruskan kehidupan. UMNO harus meneruskan. Saya nak bagi tahu saudara, bahawa dalam keadaan politik hari ini, saya merasakan untuk saat ini negeri Pantai Timur, biarlah tak apa, PAS perintah. Okey, apa masalah? Masalahnya di Kelantan, di Terengganu, Kedah dan Perlis. Perlis ada 3 kursi Parlimen. Okey, bagi pada PAS. Kedah ada berapa? 9 kursi atau 12 kursi. Baru ada 15 kursi. Di Terengganu ada 8 kursi. Baru 23. 23 campur dengan Kelantan 14. 23 baru 37. Itu saja. Habis nak bergaduh pasal apa? Jadi UMNO harus menyantuni di negeri-negeri Pantai Barat. Saya nak jelaskan juga, saudara, bahawa kita pilihan raya tu tak payahlah buat naratif bahawa untuk pilihan raya akan datang kita akan kalah. Waktu pilihan raya 2022, pilihan raya ke-15, UMNO masuk bertanding secara solo, brother. Secara sendirian. Dan kita bertanding 3 corner fight. Jadi berlaku perpecahan undi. UMNO Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Sebab itu undi pecah. Akhirnya UMNO menerima kekalahan. Tak apa, kita cuma dapat 26 kursi. Tetapi sekarang ini, saya untuk bertanding di kawasan, saya nak bagi tahu, undi di kawasan sekolah menengah Cina di Cukai. PAS cuma dapat 50 undi, saudara. Sedangkan calon UMNO Barisan Nasional yang mulia Tan Sri Raja Muhammad Effendi, dia dapat ratusan undi. Sedangkan PAS cuma dapat 50 undi saya. Artinya saudara, untuk negeri Pantai Timur, Pantai Timur itu mereka, tapi untuk Pantai Barat kita ada harapan. Janganlah buat naratif. Dan matlamat mereka lain tak ada. Supaya UMNO bergaduh dengan DAP dalam kerajaan Pakatan Harapan. Itu saja. Kerana mereka mahu mencari usaha supaya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim diturunkan. Sedangkan benda tak boleh berlaku. Sukar. Kita nak marah. Oh, alasannya, kononnya bahawa DAP lah yang memerintah negara. Yang perintah negara saat ini, Perdana Menterinya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Daripada DAP berapa orang aja dalam kabinet, saudara? Anthony Loke. Berapa lagi? Anayo. UMNO dapat 6 kursi. Parti Keadilan berapa kursi? Amanah berapa kursi? Jadi bagi saya adalah logikanya. Tapi apabila ahli kita yang berada, saya tak setujulah nak balon, bila adalah kata-kata kenyataan. Konon-kononnya, saya tak tahulah. Saya cuma membaca saja secara apa yang masuk dalam wall saya geleng kepala lah. Takkan begitu, saya tak tahulah apakah benar atau tidak. Bila keluar perkataan UMNO menjilat DAP, UMNO jadi baruah DAP, tang mana kita jadi tuduhan sebut, saudara? Tang mana? Sebab UMNO menyantuni kerajaan perpaduan. Dan kalau katalah sekarang ni UMNO bersama dengan Perikatan Nasional, 30 kursi campur dengan 73. Dan sekarang ni tinggal 69, saudara. 69 campur 30. Baru 99. Nak cari mana lagi untuk menubuhkan kerajaan? Jangan mimpi di siang hari. Cerita yang benar pada rakyat supaya rakyat faham. Tapi saya tahu mereka memang membenci UMNO. Kerana UMNO menjadikan kerajaan perpaduan ini dan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim naik jadi Perdana Menteri, saya selalu cakap jangan tunggu-tunggu. Beliau mengumumkan bahawa dia nak cari orang, siapa yang sakau akan dibawa ke muka pengadilan. Jangan tunggu lama-lama. Pak Syekh, lagi lama tunggu, lagi kelang kabut negara ni. Sebab mereka dalam keadaan ketakutan, macam-macam naratif dia orang buat. Kalau nak selongkar habis-habisan. Once and for all. Bersihkan negara ini. Okey, saya setuju. Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ni mahu supaya tanda-tanda di sekolah bersih. Alhamdulillah, telah pun terlaksana. Dan bantuan pada warga miskin telah pun terlaksana. Rakyat ada yang dapat dompet lah, dapat RM100. Memanglah kecil, saudara. Tetapi di saat kita tak ada sesuatu tu bersyukurlah bahawa bantuan 300 ada. Ni
Nak sambut lagi 98 hari. Saudara, tak silap saya rasanya dalam sebulan lagi, kaki tangan kerajaan dapat RM2,000, saudara. Dan mereka yang berpencen, tak berpencen, dapat RM1,000. Bukan tak ada, ada. Jadi apa masalahnya? Tapi hanya kerana mereka gilakan nak berkuasa, maka diwujud naratif. Macam saya katakan semalam kemarin, hanya kerana calon daripada PAS, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Samsuri, saya menang. Okey, majoriti besar 37,000. Tapi tak semestinya UMNO itu ruyup. Tak hilang wang pertaruhan. Bolehlah katakan UMNO itu dalam keadaan yang sukar, macam kata Tok Mat, untuk mengembalikan keyakinan orang-orang Melayu khususnya di Pantai Timur. Agak sukar. Tak mengapa, tapi bekerja keraslah. Pemimpin-pemimpin UMNO yang lama-lama tu saya katakan sedar diri. Jangan lagi nak bertongkat dagu. Cukup-cukuplah menyusahkan pimpinan. Anda rasa sudah sampai masa berundur, bagi pada anak muda. Itu saja senormal P. Tak sedar diri. Betul, saya setuju dengan anda. Lain tak ada. Ceritanya, naratifnya ni daripada menteri. Tiba-tiba dengan 37,000 majoriti, kononnya majoriti dapat di Kemaman itu kononnya sebagai referendum rakyat. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, daripada 23 juta rakyat Malaysia, 32 juta rakyat Malaysia, takkan dengan 170, itu pun 68% saja yang keluar mengundi. Hanya dengan 63,000 saya, apakah itu referendum rakyat? Bercakap biarlah ada berfakta sikit. Saya menghormati. Saya tak maulah nak bagi hamun macam orang lain. Cuma saya nak memberi penjelasan supaya kita tidak mudah dipengaruhi oleh suara-suara yang sebegini. Yang bagi saya mengarut. Ini Samsuri bersedia untuk berarak daripada Kemaman akan pergi ke Putrajaya. Tang celah bedak mana nak masuknya, saudara? Tang mana? Cuba cerita pada saya. Malahan, cuba dengar apa kenyataan Setiausaha Perhubungan UMNO Johor, Datuk Abdul Halim. Dia kata sudah ada pihak-pihak yang berusaha. Daripada Perikatan Nasional katanya lah, yang saya baca, yang berusaha memikat ahli Parlimen UMNO supaya menyeberangi ataupun menyokong Perikatan Nasional. Dan selaku Setiausaha Perhubungan UMNO Johor, dia kata tak ada. Tak ada seorang. Adalah 1-2 orang. Itu memang kita tak nafikan. Itu memang tunggu masa je, saudara. Kita tahu. Itu tak boleh nak buat apa, saudara. Itu saya anggap sebagai kupang tembaga je dalam parti. Tetapi, daripada 26 ahli Parlimen UMNO, kononnya 10 orang. Tang mana 10 orang tu? UMNO dapat 26 kursi. 12 kursi dah jadi menteri dan timbalan menteri. Takkan mereka nak sokong, nak jadi apa? Belum tentu mereka akan diangkat jadi menteri balik. Ataupun tiba-tiba kena ada pilihan raya. Lagi rugi. Jadi saya rasa tak ada logikanya. Kononnya bahawa ada pula rombongan, ada pula sedang berusaha pergi ke Sabah dengan Sarawak. Saya nak bagi tahu, warga Sarawak tidak mungkin akan menyokong Perikatan Nasional kerana orang Sarawak dia tak suka PAS. PAS bertanding di Sarawak, banyak calon-calonnya yang hilang wang pertaruhan. Ini cerita benar sebab di sana isu agama ni memang benci dia orang. Jangan lupa, saudara, mereka yang saya tak mau sebut soal bangsa, soal kaum dan agama. Tapi isu agama tu rakyat Sarawak benci. Sebab itu, Perikatan Nasional tidak mungkin dapat tempat di Sarawak. Jangan cuba-cubalah dengan Premier Abang Johari. Ini tiba-tiba tambah pula lagi kita dengar perbalahan pula antara Yang Amat Berhormat, Menteri Besar Kedah dengan Menteri Pelancongan, warga Sarawak. Tuduh pula tokong buncit dan sebagainya. Ini menimbulkan kebencian. Mereka tiba-tiba kau nak tarik orang Sarawak nak menyokong. Takkan mungkin, saudara. 31 kursi itu kekalah milik sokongan kepada kerajaan Pakatan Harapan, Sokongan Perpaduan. Itu realiti. Di saat kena begini sekarang ni, nak pujuk orang Johor, nak pujuk orang ni, tiba-tiba meledak di Kedah di Perak. Ada pula 2 ke 3 orang nak akan menyokong kerajaan Pakatan Harapan. Malahan saya dengar, saudara, belum masa lagi saya nak dedahkan, memang ada bahawa beberapa orang ahli Parlimen daripada Perikatan Nasional yang nak melompat. Cuma dihalang oleh lompatan. Adalah orang mengatakan kalau lompat itu takkan hilang apa ini kerusi dan sebagainya. Itu dari sudut perundangan saya tak nak ulas. Tetapi saya nak jelaskan di sini benda yang janganlah mimpi siang hari kamu cerita dengan orang. Malu, beb.
Malu. Saya bersimpati dengan warga penyokong-penyokong PAS. Apabila mereka boleh hilang logika, hilang asas logiknya, kononnya Datuk Seri Dr. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Samsuri ini akan menjadi Perdana Menteri. Tak mana logiknya? Saya tak nampak langsung. Tapi mula berkata, itu kalau cakap benda begitu, tak yakinlah kerja Allah SWT. Kalau cakap benda begitu, letihlah saya. Kerja Allah SWT itu memanglah kun fayakun. Tetapi dari segi logika politik, kita bercakap soal logika politik. Sebab itu saya terima satu tulisan ini. Saya menyantuni tulisan daripada sahabat saya, Ketua UMNO Bagan Batu, Saudara Gulam Muzaffar. Saya nak baca saudara. Dia kata saya tidak boleh terima kenyataan. Yalah, saya tahulah, saya malas sebut nama saudara. Saya tak seronok sesama kita UMNO bergaduh. Tambah-tambah lagi mereka itu bergelar pemimpin. Apabila mengatakan UMNO adalah baruah DAP. Jadi dia kata saya nak tanya, prestasi UMNO dapat hanya 20 kursi pada PRU 15, adakah kerjasama dengan DAP? Adakah sentimen DAP di PRU 15 menjejaskan undi Melayu kepada UMNO? Jawapannya tidak, sebab UMNO bertanding solo, lawan Pakatan Harapan, lawan Perikatan Nasional. Sebab itu keputusan yang diambil dalam Perhimpunan Agung dan juga Mesyuarat Majlis Kerja Tinggi. Saya dah bagi tahu. Three corner fight. Apa yang dikatakan oleh Saudara Gulam Muzaffar, Ketua UMNO Bagan Batu, itu fakta. Jadi kita cuma menang. Okey. Jadi kata pasca PRU 15, UMNO bekerjasama dengan Pakatan Harapan untuk tubuhkan kerajaan perpaduan. Ini atas unjuran, atas saranan Duli Yang Mahmulia Yang Tuan Agong. Dan UMNO satu parti yang tidak akan menderhaka sama sekali dengan apa saja titah tuanku. Ini kena ingat. Bukan kerana kita nak menjilat jadi baruah kepada DAP. Tidak. Tuanku sarankan UMNO, junjung kasih tuanku. Sebab kami, warga UMNO tetap. Perlembagaan UMNO itu mempertahankan. Saudara Edi Tahir, bom jangka tak mana. Tak ada bom jangkanya. Jadi, takkan berlaku. Cuba kira baik-baik. Yang ada sekarang ni untuk kononnya pilihan raya yang ke-16 nanti, di Pantai Barat lah, saya kata Pantai Barat. Saya kata tak ada. Dulu betul, saya bersetuju. Kalau kita 3 corner fight. Sekarang ni 1 lawan 1. Apa yang berlaku di Pulai? Calon daripada Perikatan Nasional, wuyup. Apa berlaku di Simpang Jeram? Wuyup. Itu calon daripada Pakatan Harapan. Begitu juga di Pelangai. Begitu juga berlaku di Sabah. Tak ada. 5 pilihan raya kecil, 1 kalah. Takkanlah sebab itu boleh kalah habis semua, saudara. Letak logika. Saudara, Ion Skyrock, itu cara politik. Apa kau faham? Saya tak tahulah, saudara. Saudara faham macam mana? Bagi saya melihat data. Jadi kata saudara Gulam Muzaffar lagi, dia kata, ketika itu yang bercakap, merekomen apa semua itu, dialah ketua perangan. Jadi sebagai ahli baris tinggi yang dipilih, kalaulah anda marahkan pada presiden, hingga menunjuk jari dan melabelkan UMNO sebagai baruah DAP, itu tuduhan berat, brother. Tapi saya rasa dia kata dia tidak apa. Tapi sekarang ni tersebar gambar dia biarlah makan dalam politik ni, saudara. Kadang-kadang lihat gambar pun orang boleh mentafsir macam-macam. Selalu saya katakan, saudara, gambar, sekeping gambar itu mampu menterjemah 1000 kisah dan 1000 cerita. Dan gambarnya dia dilihat sedang makan dengan yang dulu mengaku dia wakil pada Tun Dr. Mahathir. Apakah kerana itu dia dilihat kenyataan-kenyataannya lebih berat ataupun lebih bersetuju dengan pandangan orang sebelah sana. Sedangkan dia dulu adalah pegawai khas pada Datuk Najib. Silsilah Datuk Najib. Apakah dia lupa siapa sebenarnya yang menyumbat Datuk Najib ke penjara? Saya pun jadi bengong sekarang dengan melihat karakter yang sebegitu. Dia sebab itu, kata Saudara Muzaffar, saya selaku ketua bahagian, rakan-rakan ketua bahagian, majlis tinggi, ketua-ketua sayap yang lain memberi jaminan. Apa yang telah dipersetujui dalam memorandum understanding yang ditandatangani sebelum pembentukan kerajaan perlu dihormati oleh semua pihak, terutamanya oleh DAP. Dia tak ada sebabnya DAP boleh manuver ataupun boleh bukan senang, saudara. Untuk seseorang itu, untuk minta Dr. Anwar Ibrahim buat itu, buat ini. Tak mahu, saudara. Osman Osama dia kata, gambar boleh berbicara senyap. Betul, saudara.
Tak tahulah saya Musa Saidin. Saya begini saudara, saya tak mahu nak maki Hamon saudara. Tapi menurut kata Muzaffar tadi, dia minta supaya siapa-siapa nak beli komen kesan daripada pilihan raya kecil di Kemaman itu bersikap adil lah. Saya tahu banyak orang merasakan bahawa konon Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik orang tertentu dalam JLC. Jadi orang UMNO dipinggirkan. Saya nak bagi tahu, kita ni dapat 26 kursi saja. Kita bukan parti yang besar dalam kerajaan Pakatan Harapan, Pakatan Perpaduan. Sedar dirilah, kalau nak jadi JSC ke, nak jadi itu, nak jadi ini, pastikan dalam pilihan raya akan datang kita menang. Bekerja keraslah dari sekarang. Ini masalahnya, saudara, kadang-kadang tuduhan di mana buktinya? Kononnya DAP menentukan orang itu duduk kat JSC ini. Saya hairan, saudara. Felda daripada UMNO. Jangan lupa, saudara, pemimpin daripada UMNO, ahli Majlis 3 UMNO menjadi pengurusi Felda. Marah Siswa Agung UMNO. Walaupun dia tak menang pilihan raya. Saudara, kena ingat ni, saudara. Dah macam pengurusi Tekun, sahabat saya, Datuk Abdullah Sani. UMNO, orang keadilan. Jadi mana letaknya alasan kononnya bahawa DAP lah yang menua, yang menentukan kedua. Tak nampak. Menteri-menteri berapa ramai daripada DAP, saya nak tanya. Tapi kerana ada kambing hitam yang boleh disembelih, kambing hitam boleh dicerca, maka DAP jadi kambing hitam. Cuma saya nak bertanya lah pada pimpinan daripada PAS. Sebelum anda nak mengeluarkan kenyataan-kenyataan tersebut, tengok di cermin dulu. Saya tak maki anda, saya kena tengok dekat cermin. Berapa lama, berapa kali anda bekerjasama dengan DAP? Anda berkali-kali bekerjasama dengan DAP. Anda merasa nikmatnya kuasa bersama dengan DAP. Jadi kami baru sekali je. Itu pun bukan dengan DAP. Itu kerana DAP ada dalam Pakatan Harapan. Kena jelas. Bukan kami terhegeh-hegeh menyantuni DAP, tak ada. Benar, saya tidak nafikan. Ada pimpinan daripada UMNO menyatakan bahawa mereka bahu konon-konon dilihat seolah mahu mensucikan DAP. Bagi saya, itu tugas mereka lah. Tetapi bagaimana pula anda? Mampukah anda membersihkan, mensucikan pimpinan dan juga parti gerakan? Jangan lupa, saudara. Jadi anda bermain dengan main politik resis yang bahaya, saudara. Anda bermain dengan politik keagamaan. Ini bahaya. Kenapa rakyat mahu diricik-ricik? Macam seolah-olah macam Zionis di tebing barat tu. Ini kawasan ni orang ni, kawasan ni orang ni, diricik-ricik. Mana mahu begitu? Kita hidup dengan penuh keharmonian. Penuh harmonis. Terima hakikat bahawa negara ini adalah berbilang kaum. Ini tidak nak tunjuk bahawa ini negeri mesti Melayu perintah sepenuhnya. Kenapa kita mengundang masalah, saudara? Kenapa perlu kita mengikut emosi? Perlu berpijak bumi nyata. Apa keadaan sekarang? Saya hairan apabila ada kalangan mereka yang bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin DAP dan dengan saudara-saudara besar. Dia bukan berketurunan Melayu. Itu boleh dilupakan. Bagaimana mereka memberi tanah beratus-ratus hektar. Bagi dekat tanah, dekat pulau pada toke judi. Boleh. Siapa dia? Kita tak mau. Tapi saya benda-benda ini saya tak nak sebut lah, saudara. Tapi mereka menuduh kita ni menjilat. Yang dia tu bukan menjilat ke? Naik kapal, berlayar bersama dengan Tokeh bin Sultan, pergi tengok kawasan pulau perhentian, pulau apa, saya tak tahulah, saudara. Malas saya nak bercakap. Tetapi, itu boleh. Kami tak boleh. Kita hanya berada dalam ketumbukan. Dalam persekongkolan bersama. Bukan kita mempertahankan DAP, tidak. Kita mempertahankan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tahu mereka sekarang ni benci dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana dilihat orang yang mematahkan ataupun mengalahkan mereka untuk jadi Perdana Menteri. Tetapi bila saya nak kata mereka, kononnya ada kelayakan. Yang amat berhormat Datuk Seri Samsuri lebih layak daripada Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Itu saya kata, beli cermin. Beli cermin, saudara. Tapi jangan beli cermin yang mengejek. Cermin mengejek kan, badan kurus nampak gemuk, badan gemuk nampak kurus. Tengok baik-baik. Berapa lama Datuk Seri Anwar Ibrahim
mendaki hierarki untuk jadi Perdana Menteri. Takkan menang saja kursi parlimen di Kemaman, terus boleh diangkat sebagai Perdana Menteri. Dan apa jawatan dia dalam parti? Apakah dia menjadi presiden parti PAS? Apakah dia pernah jadi ketua pembangkang di parlimen? Jadi kita nak tengok nanti saudara, dalam parlimen, persidangan parlimen akan datang. Rasanya bulan Januari atau Februari nanti parlimen bersidang, nak dengarlah apa bicaranya di parlimen. Jangan pula jadi orang kata apa ini mak bisu je. Ataupun sekejap ada, sekejap tak ada. Sealiran dengan presidennya. Sebab itu, kata speaker Tan Sri Johari, dia kata kali ini dia nak, kalau boleh nak dia tunjuk berapa ramai yang datang ke parlimen. Berapa hari. Sebab kena nak tahu juga. Kerana sibuklah nak jaga negeri lagi, nak jaga parlimen lagi. Saya yakin dia akan mengikut jejak langkah presidennya. Apakah orang yang begini layak jadi Perdana Menteri? Saya bukanlah kata nak segi personal, saya tak ada personal saya. Tapi bagi saya hairan. Apabila Rosli Zani jangan. Rosli Zani marah sangat, tak payah. Saya katakan bukanlah cari tempurung, ada tengok dalam tempurung air, tak payah. Saya kata beli cermin, tengok diri. Saya bukan memuja Zon Ibrahim, tidak. Dia adalah parti keadilan, saya UMNO. Saya pasti akan mempertahankan presiden saya. Ini kena jelas, saudara. Tetapi ramailah kawan-kawan yang berdoa saya ni cepat padam kemaknya bila dengar saya batuk ni, saudara. Tetapi, saudara, saya nak bagi tahu bahawa janganlah mimpi anda diterjemahkan supaya orang percaya. Anda boleh bermimpi, tak salah, saudara. Tak rugi. Angan-angan tak ada modal. Angan-angan di siang hari pun tak ada modal. Kod-kod mungkin modalnya, kalau orang Kedah kata, cari duit 20 sen. 10 sen tu sambil cabut janggut. Itu angan boleh lah. Sambil pasang angan. Kalau ni jadi Perdana Menteri, aku jadi Perdana Menteri, dia begini, jadi begini. Tapi realiti yang berpijak bumi nyata. Bahawa keadaan sekarang ni, kerajaan yang dipimpin oleh Saidina Ibrahim ada 152. Mula-mula 148. Tarik seorang, tinggal 147. Heboh satu Melaya. Kerajaan pimpinan Saidina Ibrahim hilang penguasaan, two-third majority. Tahu-tahu, pak menyeberang 5 orang. Mana nak letak muka saya? Di mana kita nak letak muka mengatakan tidak ada kerajaan majoriti 2/3 sekarang? Apabila 152. Melebihi daripada two-third majority. Jadi nak tutup nak tutup rasa malu, nak tutup perasaan begitu, kementangan, kebetulan menang di Kemaman. Kena ingat juga Kemaman dulu bukan ada tambahan kursi pun. Dulu dulu Kemaman itu parlimennya daripada PAS. Diadakan pilihan raya semula, pilihan raya kecil semula, dan dia menang. Tak ada tambahan. Kalaulah Kemaman itu, dengan Kemaman itu daripada 69 kursi, jadi 70 kursi. Bolehlah juga dibanggakan. Itu nasib baiklah kalau UMNO Bersama Islam menang itu hari, bukan 69, turun lagi 68, saudara. Saudara Ion Skyrock, dia kata, siapa juara Maharaja antara PN PAS Berjuang Mempekat Malaysia Gerakan para lima orang yang sokong PMX. Itu keadaan, saudara. Mereka menyokong, malahan akan lagi ada. Tapi di naratif diwujudkan lagi. Jangan risau. Saya tiap-tiap kali pilihan raya, tiap-tiap kali itulah saya dengar bahawa cukup jumalah, kita akan tukar kerajaan. Bila ada pilihan raya kecil saja, tak kisahlah sama ada pilihan raya parlimen ke parlimen untuk merebut kursi Dewan Negeri yang langsung tidak ada logika. Contoh macam di Pelangai. Kalaulah calon UMNO Presiden kalah, maka kerajaan pimpinan Saidina Ibrahim akan ditukar. Saya lagi menong, saya fikir. Kalau nak membohong pun kata orang, berpada-padalah. Kalau nak cakap bohong, berpada-padalah. Kalau anda nak menjual mimpi anda, juallah pada orang yang tak tahu. Jangan, kena ingatlah semua rakyat Malaysia ni bukan semuanya yang tidak ada pemikiran. Bukan tak ada logika. Cuma saya haraplah mereka yang berada dalam kepimpinan, sub-sub kepimpinan, terutama PAS, lontarkanlah bicara yang jelas. Bicara yang realiti. Jangan sampai orang tertawakan anda.
Dan anda dilihat sebagai orang yang tidak ada rasional dalam fikiran. Saya tak mau menggunakan perkataan pelik-pelik, saudara. Yang rasional. Saudara. Ini Mansur Wahab, dia kena pembangkang paling bingung di dunia. Inilah keadaan sekarang. Dan saya nak beritahu, bertambah lagi, tiba-tiba yang mengumumkan waktu musim pilihan raya di Kemaman tu, Tan Sri Muhyiddin. Dia yang bercita-cita jadi Perdana Menteri, tiba-tiba dia kata, kalaulah menang ini, Dr. Samsuri lah yang akan jadi Perdana Menteri. Habis Hamzah Zainuddin nak buang mana? Yang anda angkat sebagai ketua pembangkang. Selalunya kalau jadi Perdana Menteri itu ketua pembangkang lah. Dalam mana-mana parlimen pun, selalunya ketua pembangkang lah. Kalau parti itu menguasai dalam pilihan raya akan datang, ketua pembangkang lah yang akan jadi Perdana Menteri. Apakah untuk pilihan ada parlimen akan datang, Dr. Samsuri akan jadi ketua pembangkang? Menggantikan Saudara Hamzah Zainuddin? Ini persoalan juga, saudara. Apa jawatan dia dalam parti? Ini, bagi saya nampak, jawatan dalam parti PAS pun, dia tidak megang apa benda yang penting. Bagaimana? Tak penting lah. Kalau dia presiden, timbalan presiden, okey lah. Tak juga, saudara. Atau sekongkorannya kalau ikut style DAP, Setiausaha Agong lah. Tak juga. Kemudian, di samping jawatan dalam parti tak ada, di parlimen adakah dia mewakili sebagai ketua pembangkang? Dan saya ingat lagi, waktu saya berada di Kemaman, berjumpa juga, saya sempat juga berbual dengan Azmin Ali. Dia pun ada cita-cita juga. Kalau ada ruang, dia pun nak jadi Perdana Menteri. Apakah dia redha Dr. Samsuri ni jadi Perdana Menteri? Dia hadir berkempen kerana dalam semangat Spediko di bawah kalangan Perikatan Nasional. Macam juga UMNO. Saudara, kita dalam persepakatan bersama kita adalah adanya Parti Amanah, adanya Parti Keadilan, ada Parti DAP dan UMNO Barisan Nasional. Saudara, ini tidak. Lain-lain tak ada kerana DAP. Letihlah, brother. Saya haraplah, saudara, supaya rakyat lebih faham bahawa politik kita bukan begitu sifatnya. Kita sambung lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.